Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aisyah dari Kumpulan 6 ingin membentangkan tentang teori perkembangan kognitif ataupun intelek berdasarkan teori James Piaget. Okey, seperti mana yang kita lihat, slide yang pertama menunjukkan tentang pengenalan. Aspek pengembangan kognitif ialah aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan kognitif ialah perkembangan yang dialami oleh otak dari aspek pemikiran manusia dan ia dapat dilihat melalui perubahan dalam tingkah laku dan percakapan. Teori ini telah diperkenalkan oleh James Piaget yang dilahirkan di Neuchâtel, Switzerland pada Ogos 1896 dan meninggal dunia pada 16 September 1980 seperti yang dipetik oleh Mok Song Sang 2009. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif ialah proses kognitif yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Proses pembelajaran hanya boleh berlaku apabila murid mempunyai cukup pengalaman yang berkaitan untuk mempelajari pengalaman baru di samping mempunyai motif serta rela mengambil inisiatif diri sendiri untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Di dalam teori pembelajaran kognitif 1970, terkandung huraian 5 pandangannya yang asas iaitu skema, adaptasi, keseimbangan, asimilasi dan akomodasi yang berkaitan rapat dengan pembelajaran kognitif seseorang individu. Okey, seterusnya slide yang berikut, latar belakang. James Piaget dilahirkan di Switzerland pada tahun 1896. Beliau terkenal dengan gelaran bapa psikologi kanak-kanak. Dalam menyatakan perkembangan kognitif, beliau banyak membuat penyelidikan mengenai perkembangan bayi dan kanak-kanak, belajar sendiri melalui interaksi dan persekitarannya. Beliau merumuskan semua pengetahuan kanak-kanak berasal daripada aksi dengan persekitaran dan memberi interpretasi tentang aksi tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Kamita Cruz. Saya ingin menerangkan tentang teori perkembangan kognitif James Piaget. Menurut James Piaget, kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan yang sama tetapi pada usia yang berbeza. Seterusnya, beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak, sebaliknya kanak-kanak membina persekitarannya. Selain itu, keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya. James Piaget telah memperkenalkan 4 konsep utama untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan skema, penyerapan, pengubahsuaian dan keseimbangan. Konsep-konsep asas berhubungan dengan teori kognitif Piaget. Skema adalah struktur kognitif yang berubah untuk mengadaptasikan maklumat baru. Seterusnya, asimilasi adalah penerimaan maklumat baru sebagai selaras dengan skema yang sedia ada. Selain itu, akomodasi adalah pengubahsuaian skema yang ada bagi menerima maklumat yang baru. Keseimbangan adalah gabungan proses asimilasi dan adaptasi yang membantu dalam keseimbangan terhadap pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman. Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu menguruskan dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Tambahan pula, skema adalah seperti sebuah kabinet menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. Apabila seorang bayi dilahirkan, ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar, skema yang diperolehi semakin meningkat dan skema itu semakin dihalusi. Skema juga adalah proses mencipta, memperhalus, membuat perubahan, menyusun dan mengurus. Apabila seorang bayi dilahirkan, skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam dan apa saja benda yang dimasukkan ke dalam mulutnya akan dihisapnya seperti puting susu atau jari tangan.
dan bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Hal ini kerana terdapat satu skema sahaja iaitu menghisap. Namun terdapat 6 sub-tahap pada peringkat ini dengan melihat kebolehan berdasarkan umur bayi. Saya Lalita anak perempuan Ganesan. Saya ingin sambung menerangkan tentang Gen Paget. Menurut Dr. Ashima Hashim tahun 2003 dalam buku prasekolah, asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumat-maklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada, iaitu penyerapan, fitting, maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji ipal. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang, skema yang sedia ada dan sekaligus merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru bagi sebiji ipal. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah bilon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Oleh itu, perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kuantitatif. Seterusnya, akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema, development of schema. Jika maklumat yang diterima sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema. Sebaliknya, jika maklumat itu tidak sesuai, maka maklumat itu akan ditolak atau diubah. Ini menyebabkan proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubah suai untuk digabung dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Selain itu, peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Seterusnya, proses ini berlaku sehingga seorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi sesuatu kemahiran tertentu. Hal ini berlaku berterusan. Kanak-kanak yang umur 2 tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya atau mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Akhirnya, keseimbangan akan tercapai apabila seorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Sebagai contoh, apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Sekiranya ia berjaya, proses keseimbangan akan tercapai. Sebaliknya, jika ia tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubah suai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Jika maklumat baru itu dapat disesuaikan, maka tahap keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku secara berterusan, bermula dari bayi hingga dewasa. Saya Ishwarya Saigal. Saya telah membentangkan peringkat-peringkat perkembangan kognitif. Peringkat-peringkat perkembangan kognitif ada 4, iaitu sensori motor sejak lahir hingga 2 tahun, pra-operasi 2 hingga 7 tahun, operasi konkret 7 hingga 11 tahun dan operasi formal 11 ke atas. Sekarang, saya telah terangkan tentang peringkat sensori motor sejak lahir hingga 2 tahun. Bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Kebolehan daya motornya berkembang dari semasa ke semasa. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh dan mendengar di sekelilingnya, kemudian menirunya. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian, iaitu observation learning. Dalam perkembangan sensori motor ini, terdapat 6 sub-tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. Sekarang, saya telah terangkan 6 sub yang dikategorikan. Pertama ialah dari lahir 1 bulan, refleks. Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan saja. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku, pendengaran, penyusunan,
gerakan tangan seperti genggaman dan sebagainya, penyesuaian, pandangan, pergerakan mata dan sebagainya. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaan. Kedua ialah 1 hingga 4 bulan, iaitu reaksi asas sekular. Peringkat pertama, pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. Bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Di tahap ini, pengalaman memainkan peranan yang penting untuk membentukkan tingkah laku kanak-kanak. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. Dengan itu, tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab-musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Bila mendengar sesuatu bunyi, bayi akan mengerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. Contohnya, sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang akan mendapatkan menyeronokkan, dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Ketiga ialah 4 hingga 8 bulan, iaitu reaksi sekular kedua. Di tahap ini, bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. Kebanyakan tingkah laku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pembelajaran. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuatu barang lalu mengerakkannya. Di waktu ini, bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Contohnya, bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengetahui atau mengenali barangan tersebut. Keempat ialah 8 hingga 12 bulan, iaitu reaksi koordinasi. Sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Pada tahap ini, perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada tahap bayi. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Contohnya, apabila mengoncangkan sesuatu alat mainan, ia akan berbunyi. Kelima ialah 12 hingga 18 bulan, iaitu reaksi sekular ketiga. Pada ketika ini, penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. Bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Tahap ini bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Contohnya, kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. Dan keenam, akhirnya, iaitu 18 bulan hingga 2 tahun, penggambaran pemikiran awal. Berlakunya kombinasi mental di kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. Kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Seterusnya, saya telah menerangkan tentang peringkat praoperasi 2 hingga 7 tahun. Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan, contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Contohnya, pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik, di mana keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka saja. Contoh kedua, seorang kanak-kanak yang meminati siri kartun Power Rangers misalnya akan beranggapan bahawa orang lain juga suka dengan siri kartun berkenaan. Seterusnya, kebolehan asas, iaitu
Melalui latihan yang diulang-ulang yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. Dan akhirnya ialah fenomena mental yang penting, iaitu ada 3: pengamatan, ingatan, bayangan. Pengamatan adalah merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang lihat. Seterusnya, ingatan, iaitu satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. Dan akhirnya ialah bayangan, merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Saya Darani Sugumal. Saya telah membentangkan tajuk peringkat operasi konkret setelah 7 hingga 11 tahun. Pada peringkat operasi konkret, iaitu kanak-kanak berumur 7 hingga 11 tahun, kanak-kanak ini telah dapat berfikir secara logik walaupun masih terikat dengan situasi konkret. Menurut Piaget, kanak-kanak pada peringkat ini sudah boleh menguasai konsep pemeliharaan. Pengekalan bermaksud memahami bahawa perubahan objek atau susunan tidak mengubah cirinya atau sifatnya. Contohnya, jika air di dalam cawan dituang ke dalam gelas yang lebih tinggi dan tirus, mereka dapat mengetahui bahawa kuantiti air tersebut masih sama. Seterusnya, saya telah terangkan tentang tajuk peringkat operasi formal selepas 12 tahun. Perkembangan kognitif pada peringkat awal remaja iaitu untuk kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke atas dikenali sebagai peringkat operasi formal oleh Jean Piaget. Pada peringkat ini, kanak-kanak dapat melakukan andaian dan ramalan berdasarkan fakta. Pemikiran mereka juga tidak lagi bertumpu kepada objektif konkret semata-mata, namun dapat memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis. Contohnya, mereka mampu memberi idea tentang punca suatu perkara. Misalnya, punca-punca berlakunya ponting sekolah. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik. Kesimpulannya, teori perkembangan kognitif Jean Piaget menerangkan bahawa perkembangan kognitif mereka adalah mengikut beberapa peringkat iaitu sensori motor, peringkat praoperasi, peringkat operasi konkret, diikuti peringkat operasi formal. Ilmu dan kemahiran adalah dibina berdasarkan usaha individu itu sendiri. Manakala Lev Vygotsky pula mengatakan bahawa kanak-kanak belajar dan menguasai kemahiran melalui interaksi sosial. Oleh itu, guru perlu menggunakan zon perkembangan proksimal untuk membimbing murid dengan menggunakan teknik scaffolding bagi membolehkan mereka memperoleh kemahiran dalam peringkat yang lebih tinggi. Sebagai seorang bakal guru, kita seharusnya dapat memilih dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang disediakan selain membuat bahan bantu mengajar sendiri. Antara bahan bantu
Yang disediakan adalah kad perkataan, carta, cakera padat dan sebagainya. Selain itu, juga boleh membina bahan mereka sendiri mengikut kebolehan dan tahap keupayaan murid sesuatu kelas. Adapun bahan yang paling berkesan adalah bahan maujud yang boleh dilihat, dipegang dan dirasa oleh murid. Ketika merancang aktiviti kumpulan, kepada murid-murid terdapat beberapa aspek yang perlu diambil kira dan diberi perhatian. Antaranya adalah masa dan kesesuaian aktiviti yang dirancang sama ada ianya bersesuaian dengan tahap kebolehan dan umur murid-murid. Pemilihan bahan yang betul juga perlu dikaitkan dengan tema yang hendak diajar pada hari tersebut. Selain itu, tunjang yang diajar pada ketika itu juga perlu diselaraskan agar murid-murid dapat belajar dan memperolehi kemahiran-kemahiran dengan baik sesuai dengan umur mereka. Tuntasnya, guru perlu kreatif dan bijak memilih bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunakan. Pemilihan bahan tersebut perlulah merangsang imajinasi dan pemikiran kanak-kanak bagi membantu untuk memperkembangkan lagi kognitif mereka.